Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar sejarah tahun 4. Tajuknya Kaedah Penyelidikan Sejarah. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah, menerangkan kepentingan mengambil iktibar daripada peristiwa lalu, dan tipe 4, menganalisis pengertian dan kemahiran ilmu sejarah. Kaedah penyelidikan sejarah. Penyelidikan sejarah dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Contohnya, ada pendapat mengatakan suatu tempat di Perak, iaitu di Bruas. Ada yang mengatakan bahawa Bruas pernah menjadi pusat perdagangan pada zaman dahulu. Oleh itu, untuk membuktikan bahawa Bruas pernah menjadi pusat perdagangan di Perak pada zaman dahulu, kita perlu melakukan penyelidikan. Terdapat 3 kaedah boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sejarah. Ya, ada 3 kaedah. Kaedah pertama, kaedah arkeologi. Ya, seperti mana tajuk yang lepas, kaedah arkeologi iaitu kaedah gali cari. Lepas ini cikgu akan tunjukkan lagi apa itu kaedah arkeologi. Yang kedua, kaedah lisan. Kaedah lisan ini lebih kepada temu bual. Temu bual bersama penduduk setempat. Dan kaedah ketiga iaitu kaedah bertulis. Maksudnya kita mendapatkan sejarah sesuatu tempat melalui hasil penulisan orang lain daripada buku, kemudian kita tulis semula. Jadi berbalik kepada sejarah mengatakan bahawa satu tempat di negeri Perak itu Bruas pernah menjadi pusat perdagangan pada zaman dahulu. Jadi ketiga-tiga kaedah ini boleh digunakan untuk membuktikan bahawa tempat yang bernama Bruas itu pernah menjadi pusat perdagangan pada zaman dahulu. Sama ada menggunakan kaedah arkeologi ataupun kaedah lisan ataupun kaedah bertulis. Kaedah pertama, kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Maksudnya, bahan-bahan sejarah yang lama dahulu boleh digunakan untuk mendapatkan maklumat sesuatu tempat. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari ataupun disebut ekskavasi. Contoh hasil gali cari. Yang pertama, fosil. Ya murid-murid, pada zaman dahulu banyak berlaku kejadian banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Oleh kerana itu, pada zaman dahulu, apabila berlakunya kejadian-kejadian tanah runtuh ataupun banjir, banyaklah hidupan seperti haiwan dan tumbuhan akan mati dan ditimbus oleh tanah-tanah. Apabila ditimbus beratus-ratus tahun, yang hanya tinggal ialah tulang-tulang. Contohnya tulang haiwan. Tulang-tulang haiwan inilah yang dinamakan fosil. Yang kedua, tembikar. Seperti cikgu katakan tadi, apabila berlakunya banjir ataupun tanah runtuh ataupun gempa bumi, maka banyaklah barang-barang akan tertimbus ke dalam tanah.
Melalui kaedah arkeologi, bahan-bahan lama yang tertimbus di dalam tanah akan dapat dicari semula. Contoh seterusnya, barangan logam yang tertimbus di dalam tanah ataupun di dasar laut dan sungai. Akhir sekali, kulit siput. Jadi keempat-empat ini iaitu fosil, tembikar, barangan logam dan juga kulit siput adalah contoh kaedah arkeologi, itu kaedah gali cari untuk membuktikan sejarah sesuatu tempat. Berikut contoh aktiviti dan hasil arkeologi. Gambar sekarang menunjukkan gali cari di tapak arkeologi Sungai Batu, Kedah. Kita lihat ramai pengkaji sejarah sedang menggali cari bahan-bahan sejarah. Yang keduanya, contoh fosil yang telah dijumpai iaitu rangka perak man di Lenggong, Perak. Video gali cari. Ahli arkeologi mendapatkan maklumat melalui proses gali cari. Melalui kaedah ini, ketepatan usia bahan-bahan tinggalan dapat disahkan. Hasil daripada kaedah arkeologi ini, ahli arkeologi dapat membuat tafsiran dan pentarikhan tentang budaya masyarakat melalui bahan tinggalan sejarah tersebut. Contohnya, di Sungai Batu Kedah tadi. Apabila ahli arkeologi menggali cari, mereka mendapati tembikar banyak di kawasan situ. Itu sebagai contohnya lah. Dan kita ketahui bahawa tembikar ini kebanyakannya berasal dari negara China. Jadi, bolehlah dibuat kesimpulan bahawa tempat itu pernah diduduki oleh orang Cina pada ketika itu. Dan mungkin juga tempat itu menjadi pusat perdagangan. Dan ramai pedagang Cina yang datang berdagang di suatu tempat. Seterusnya, mari kita lihat video. Macam mana proses gali cari dijalankan. Murid-murid boleh lihat ya. Proses itu dilakukan dengan sangat cermat dan teliti. Berus digunakan untuk membuang pasir-pasir. Kita lihat semakin jelas bahan peninggalan sejarah itu. Mereka mengorek lubang supaya bahan itu dapat diangkat dengan mudah dan tidak merosakkannya. Lihat ya. Cukup berhati-hati dan cermat. Video gali cari di dalam air. Selain itu, terdapat juga bidang arkeologi maritim atau arkeologi bawah air. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik. Contohnya, tapak kapal karam, struktur purba dan artefak. Seterusnya kita akan lihat video bagaimana proses gali cari di dalam air dilakukan. Bila lihat di sini ada dua orang penyelam menggunakan alat bantuan pernafasan untuk mendapatkan oksigen. Mereka sangat berhati-hati. Mereka telah terjumpa sebuah kapal yang tenggelam di dasar sebuah sungai. Ya, ditunjukkan. Ya, hasilnya.
Mereka terus menggali cari lagi. Sebuah kotak telah dijumpai. Walaupun bangkai kapal itu banyaknya reput kerana dibuat daripada kayu, tetapi bahan-bahan logam biasanya akan kekal seperti bentuk asal. Tengok murid-murid, mereka telah menjumpai duit shilling. Kemungkinan besar kapal ini adalah kapal dagang yang tenggelam pada zaman dahulu. Mereka akan mengutip duit-duit shilling ini untuk dibawa ke atas. Mereka menguji duit shilling itu, digigit dan cuba dipatahkannya. Mereka berenang menuju ke permukaan air. Seterusnya, kaedah penyelidikan sejarah yang kedua iaitu kaedah lisan. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber terdiri daripada mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Contohnya murid-muridnya, kita nak mengetahui bagaimana sejarah sesuatu nama kampung itu diberi nama. Contohnya, Kampung Pulau Pisang. Jadi, untuk mendapatkan maklumat bagaimana nama kampung ini diberikan nama sebagai Kampung Pulau Pisang, kita perlulah merujuk kepada orang sumber. Contohnya, ketua kampung. Apabila bertemu dengan ketua kampung, beliau boleh menceritakan sejarah lama sehingga nama kampung itu diberi nama Kampung Pulau Pisang. Langkah dalam kaedah lisan. Terdapat 3 langkah ya murid-murid. Langkah pertama, mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Sebagai contoh tadi, nama kampung Pulau Pisang. Sebelum kita pergi menemu bual, kita perlu tahu siapakah orang sumber ataupun siapakah yang perlu kita temu bual. Dan seterusnya, menyediakan soalan-soalan berdasarkan kajian. Soalan mesti dirangka terlebih dahulu sebelum berjumpa dengan orang sumber. Contohnya orang sumber tadi, ketua kampung. Perlu siap semua soalan. Langkah kedua, kita pergi bertemu dengan ketua kampung itu, menembual dan merakam perbualan. Maksud di sini, sambil menembual, kita menulis dan juga yang terbaiknya merakam perbualan melalui, kalau sekarang menggunakan telefon bimbit. Kerana apa memerlukan rakaman? Murid, kerana apabila kita menulis, belum tentu kita dapat menulis apa yang disebutkan oleh orang sumber tadi sepenuhnya. Tetapi apabila ada rakaman, setelah kita balik, kita boleh memainkan semula rakaman yang telah direkodkan tadi agar tidak tertinggal fakta-fakta penting dan penulisan sejarah kita menjadi lebih tepat.
Dan langkah yang ketiga ialah menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Maksudnya setelah kita balik ke rumah, balik ke pejabat atau balik ke sekolah, kita menulis semula hasil dapatan kita. Berdasarkan catatan semasa temu bual dan rakaman. Dan hasil penyelidikan sejarah kita yang baru menjadi lebih tepat. Seterusnya murid-murid, kaedah penyelidikan sejarah yang ketiga iaitu kaedah bertulis. Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Maksudnya murid-murid, untuk mendapatkan sesuatu maklumat sejarah, kita boleh juga membacanya daripada buku-buku, daripada majalah, daripada jurnal, dan sekarang daripada blog pun boleh. Dan satu lagi melalui lakaran. Lakaran ini ialah berbentuk gambar pada dinding-dinding. Ya. Dinding-dinding sebuah gua ataupun di suatu tempat. Maklumat ini diperolehi daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Seperti cikgu katakan tadilah. Dinding gua, kayu, batu ialah lakaran. Bahan bercetak ialah tulisan. Ya, di sini cikgu ada tunjukkan lukisan pada dinding gua Tambun Perak. Maksudnya lakaran pada dinding gua. Jadi bolehlah dibuatkan penilaian ataupun analisis. Langkah-langkah dalam kaedah bertulis. Langkah pertama, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Jadi untuk membuat penyelidikan, kita kena kenal pasti dahulu sumber sejarah yang boleh kita gunakan. Contoh tadi sumber sejarahnya, kaedah bertulis ini melalui lakaran dan juga melalui bahan bercetak. Lakaran ni daripada mana pula? Dinding gua ataupun kayu ataupun batu. Langkah kedua, mengumpulkan sumber sejarah. Setelah kita kenal pasti sumber sejarah tadi, kita kumpul untuk meneruskan penyelidikan kita. Langkah ketiga, mentaksir maklumat dalam sumber. Maksudnya di sini, kita dapatkan sumber lakaran. Katakan yang pertama, di dinding gua. Kita kena tafsir. Kita kena buat kajian mengenai maksud-maksud lakaran pada dinding gua tersebut. Dan kalau kita mengambil bahan daripada bahan bercetak, kita kena tafsir, kita kena olah sendiri mengikut pemahaman kita. Tetapi tidak boleh lari jauh daripada sejarah yang asalnya. Dan langkah keempat, membuat penulisan. Membuat penulisan maksudnya kita menulis semula sejarah sesuatu tempat itu ataupun yang kita selidik melalui pandangan kita. Penutup. Pengkaji boleh memilih mana-mana kaedah yang sesuai untuk mengkaji peristiwa sejarah. Jadi maksudnya murid-murid, untuk mengkaji sejarah kita ada 3 kaedah tadi. Kaedah arkeologi, kaedah lisan dan juga kaedah bertulis. Jadi pengkaji boleh memilih mana-mana sahaja. Boleh juga menggunakan ketiga-tiganya ataupun salah satu daripadanya. Kaedah yang terdapat dalam penyelidikan sejarah memberikan ruang untuk pengkaji menghasilkan penulisan sejarah yang berkualiti. Maksudnya murid-murid, untuk membuat penyelidikan sejarah ini terlalu luas, terlalu banyak caranya. Terpulanglah kepada penyelidik cara mana satu yang mereka hendak gunakan, asalkan hasilnya yang berkualiti dan dapat memberi manfaat kepada semua pembaca.